Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersambung dengan bab 2 sebatian karbon di bawah topik 2.2 siri homolog. Kita akan tengok alkina pula. Seperti yang saya dah beritahu, yang perlu diketahui sebenarnya nak mudah mesti tahu formula ARM ni. Okey, formula ARM bagi setiap siri homolog itu. So yang ini adalah formula ARM bagi alkina. So, iaitu CnH2n. Yang mana N dia bermula dengan 2. Kenapa N ni tak mula dengan 1? Okey. Sebab, kalau kita tengok kepada kumpulan berfungsi. Yang ini kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi bagi alkina. Dia mesti ada ikatan ganda 2 antara atom karbon. Jadi, cuba bayangkan. Kalau kita ada satu sahaja atom karbon. Kalau kita nak start N dengan 1. Macam mana nak membentuk ikatan ganda 2? Tak boleh kan? Sebab syarat dia, kumpulan berfungsi bagi alkina adalah ikatan ganda 2 antara atom karbon. So, mesti ada sekurang-kurangnya 2 atom karbon baru boleh wujud ikatan ganda 2 antara atom karbon. So, that is why alkina, siri homolog alkina bermula dengan N sama dengan 2. Okey, kita tengok ahli pertama. Bermaksud ahli pertama untuk alkina adalah N sama dengan 2. Bukan N sama dengan 1. So, N sama dengan 2. Formula tu akan jadi C2H2 darab 2. So, formula molekul bagi ahli pertama siri homolog alkina adalah C2H4. Siapa nama dia? Remember, ahli kedua is always at. So, Etina. At sambung dengan ina, iaitu nama akhiran tu bergantung kepada siri homolog tu. Okay, so saya lukis dia punya formula struktur. Okay, C kena ada 2, H ada 4. H tu you nak letak atas bawah, kiri kanan boleh. Tak semestinya lukis macam ni. Kalau nak lukis macam ni boleh. Tak suka ada kat kiri kanan, pindahkan atas bawah pun boleh, tak ada masalah. Yang penting bilangan hidrogen itu mesti 4. Dan also satu benda lagi yang perlu di take note adalah untuk setiap satu atom karbon hanya boleh ada 4 ikatan sahaja. Apa maksudnya? Cuba tengok keliling karbon yang telah saya kotakkan dengan pink ni. Ikatan yang pertama sini, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. So, karbon ini yang telah dikotakkan ni ada 4 ikatan semuanya keliling karbon tu. Itu. Betul lah tu. Okay, now kita tengok. Yang ini pula, the second carbon ni, karbon yang kedua yang saya kotakkan pula dengan biru ni. Dia ada 1, 2, 3, 4 ikatan juga. So, betul dah lah. Okay, so setiap atom karbon hanya boleh ada 4 ikatan sahaja. So, jadi kena hati-hati semasa melukis. Jangan kita semangat sangat nak melukis hidrogen ni. Apa yang kita buat adalah kita pun letak macam macam alkana hari tu. Kita pun buat macam ni. Satu, yang pertama, formula molekulnya tidak dipenuhi sebab ni dah jadi C2H6. Okay. Yang kedua, setiap atom karbon ni dah ada 5 ikatan pada keliling karbon tu, which is not right. So, karbon hanya ada 4 ikatan saja. Sebab apa 4? Sebab elektron valence untuk atom karbon ada 4. Jadi, dia perlu another 4 elektron. So, dia kena kongsi 4 elektron. So, that's why ada 4 ikatan tu. Okay? So, these are all benda-benda yang telah dipelajari dalam silibus yang di tingkatan 4. So, saya lukis semula. So, dia katalah saya lukis macam ni. Okay? So, ini adalah formula struktur bagi etina. Kita tengok ahli yang kedua. Ahli yang kedua bagi alkina adalah N sama dengan 3. So, C3H2 darab 3 iaitu C3H6. So, nama dia prop. Okay. Dan kita tambah nama belakang dia, akhiran dia ina. So, jadi propina. So, kita letak double bond tu. Nak mudahnya letak dekat karbon yang pertama yang awak lukis tu lah. Okay, so kita ada 3 karbon dan juga 6 hidrogen.
Boleh ke letak ikatan ganda 2 antara atom karbon tu di sebelah sini? Boleh, tak ada masalah. Yang penting ada satu ikatan ganda 2 antara atom karbon. Okey, so kita pergi kepada N4. C4H2 darab 4. So dia jadi C4H8. Okey. So C4H8 ni siapa nama dia? Nama dia Butina. Okey. So kita pun letaklah ikatan ganda 2 antara atom karbon yang pertama dan yang kedua. Okey, dan hidrogen kita letaklah untuk setiap atom karbon tu kena bilang lah berapa ikatan yang ada tu. Okey. So sebenarnya untuk butina dan seterusnya dia ada isomer. Ini you akan jumpa kemudian juga. Tapi saya mention juga kat sini sebab mungkin ada yang akan tanya boleh tak dipindahkan double bond itu, ikatan ganda 2 tu ke the next carbon? Boleh. Bila you ubah kedudukan ikatan ganda 2 tu, nama dia akan berubah sedikit. Okey, macam mana? Apa maksud saya? Kalau kita label ini karbon nombor 1, ni karbon nombor 2, ni karbon nombor 3, ni karbon nombor 4. So nama dia ni, yang sebenar-benarnya nama dia ni adalah but1ina. Okey. Kalau kita tengok, kalau kita pindahkan saya guna warna yang sedikit berbeza. Okey. Kalau kita letak ikatan ganda 2 ni antara karbon nombor 2 dan 3, cuba tengok macam mana saya labelkan karbon itu. Okay, so kita letak dulu hidrogen. Make sure setiap karbon hanya ada 4 ikatan sahaja. Okay, dan bilangan hidrogen tu cukup. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul lah. C ada 4, H ada 8. Okay, di sini apa akan jadi pada nama ahli ketiga bagi alkina ini? So kalau kita nomborkan dari kiri ke kanan, okey, double bond itu ikatan ganda 2 akan berada antara karbon nombor 2 dan nombor 3. Dan antara 2 dengan 3, 2 adalah lebih kecil. Jadi nama dia akan jadi but2ina. 2 ni represents kat mana kedudukan double bond itu. Okay, boleh Okay, what happens kalau kita pindahkan lagi? Contohnya ada orang akan tanya, mana pen? Ada orang akan tanya, okay, what if saya buat macam ni? Saya letak di sini double bond itu. Dan kemudian dilabelkan semua hidrogen tu lah. Okay. So, adakah yang ini maksudnya nama bagi alkina ini adalah but3ina? Tak Kenapa tak? Okay. Syarat masa kita nak menomborkan karbon itu, nampak bila saya nomborkan ni, saya nombor dari kiri ke kanan. Yang ini pun dari kiri ke kanan. Syarat untuk menomborkan karbon adalah kena make sure, kena pastikan double bond itu berada pada karbon paling rendah. Apa maksudnya? Okey. Kalau saya nomborkan dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4. Double bond ini akan berada antara karbon nombor 3 dan nombor 4. Sedangkan kalau saya labelkan dari kanan ke kiri ni karbon nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey. Double bond ini akan berada antara karbon nombor 1 dan nombor 2. Dan 1 adalah nombor yang lebih kecil, maka nama dia ni akan jadi but1ina. So sebenarnya ini sama sahaja. Okay. So bermaksud ini bukan satu lagi. Yang ini bukan satu lagi cara untuk melukis but1ina. No. It's the same exact thing. Ini you akan belajar lagi ekstensif dalam topik isomer tu. So kalau you tak faham sekarang pun never mind. Nak mudahnya yang sekarang, yang pentingnya daripada topik 2.2 siri homolog ni, you mesti tahu formula ARM bagi setiap siri homolog. Ahli-ahli dalam siri homolog itu, contoh dalam alkina kita perlu tahu berapa? Kita perlu tahu 9 ahli pertama bagi alkina. Okay.
So mesti tahu siapa ahli-ahli 9 ahli pertama dalam alkina itu. Mesti tahu formula molekul setiap ahli alkina ni dan formula struktur. So nak mudah untuk melukis formula struktur bagi siri homolog mana-mana pun ahlinya, untuk alkina ini letak pada carbon nombor 1 dan nombor 2 supaya you tak confuse yourself. Okay? Yang pasal isomer tu you akan belajar dalam topik yang berikutnya. So saya padam dulu yang ni. Okay, sebab saya memang dapat student yang tanya boleh tak dipindahkan double bond tu letak ke tempat lain. Boleh, asalkan dia antara atom karbon. So dekat sini tadi nama dia but1-ina. Okay, so saranan saya, disebabkan ini awal pengenalan tentang siri homolog dan ahli-ahli bagi alkina ni, buatlah double bond itu berada antara karbon nombor 1 dan nombor 2. Okay, kita tengok seterusnya. N sama dengan 5. Okay, kalau N sama dengan 5, apa jadi pada formula molekul tu? So, C5H2 darab 5. So, dia jadi C5H10. So, siapa nama dia ni? Ingat tak lagi? Pent tambah ina, pentina. Okay. So, kita lukislah 5 karbon. Lepas tu letaklah ikatan ganda 2, double bond antara atom karbon yang pertama dengan yang kedua. Okay, again, tak semestinya kena buat antara atom karbon nombor 1 dan nombor 2. Boleh jadi di tempat lain. Tetapi nak mudahkan you, letaklah dekat karbon nombor 1 dan nombor 2. Dan labellah hidrogen ini. So, nama dia ni akan jadi Pent1-ina. Ni spesifiknya. Okay, Pent1-ina. Okay, so next, kita tengok next. Kalau N sama dengan 6, C6H2 darab 6. So, dia jadi C6H12. Nama dia heksina. So, lukislah. Ada 6 karbon. Dekat sangat ni. Okay. Lepas tu lukislah hidrogennya. Ini pun nama dia sebenarnya akan jadi hex1-ina. Okay. Sebab bila kita lukis formula struktur, kita boleh tahu kedudukan double bond itu exactly kat mana. Sebab tu bila kita namakan dia, dia mesti spesifik lah. Ini jadi hex1-ina. Kadang-kadang certain books you akan jumpa 1-hexina. Pun betul juga. Tapi jarang lah you jumpa ni. Okay. Okay. So kita pergi pada the next one. N sama dengan 7. C7H2 darab 7. So bermaksud C7H14. Namanya heptina. Untuk bila molekul, formula molekul, kita tak tahu exactly kat mana double bond tu berada kan. So bila you sebut heptina tu betul lah. Tapi bila formula struktur, you kena spesifik kepada kat mana duduknya double bond itu. Jadi bila kita nak label, bila kita nak namakan formula struktur, mesti ikut double bond tu duduk di mana. Yang spesifik lah. Okay, so yang ni, sekejap, saya nak kena pindah ni. Hidrogen ni tak muat. Okay, kita label lah hidrogen di situ. Okay. So, make sure bilangan hidrogen tu cukup. Bilangan karbon pun cukup. And ada double bond. Ada ikatan ganda 2. Sebab itu adalah kumpulan berfungsi bagi alkina. So, dia ni namanya siapa? Hep1-ina. Okay. Next one. Katalah kita N sama dengan 8. So, dia jadi C8H2 darab 8. C8H16 tu oktina. So, lukislah. Ada 8. Tak muat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan label lah hidrogennya. Okey. Lepas tu nama dia macam mana? Bilang. Sekejap. Sebelum kita namakan, kita bilang dulu hidrogen ni cukup tak? Mesti ada 16 hidrogen.
So dia ni jadi ox1ina. Okey. Untuk pengetahuan sebenarnya setakat inilah dalam SPM. Tak ada pun tanya sampai N sama dengan 10 tu. Tak ada tanya pun. Yang biasanya ditanya up until pentina tu sahaja pun. Itu je maksimum pun yang ditanya dalam SPM. Kita tak tahulah kalau KSSM ni berubah, dia nak tanya sampai ke N sama dengan 10 tu. Tapi setakat ni macam tu lah. Sampai pentina je pun. Okay, kita go to the next one. The next two, kita ada 2 lagi. N sama dengan 9. So, C9 H2 darab 9. So, dia jadi C9 H18. So, disebabkan banyak nak lukis tu, saya akan lukis ke bawah. Sorry, bising 1, double bond, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Mesti make sure lah bila you lukis formula struktur tu, bilangan karbon cukup, bilangan hidrogen pun cukup. Again, as a reminder, jangan biar jawapan you macam ni sahaja without drawing the hydrogen. Mesti draw the hydrogen. Pemeriksa ke whoever ke your teacher pun is not going to assume that you know yang tempat kosong ni adalah hydrogen, because boleh jadi can be chlorine. Dia boleh jadi bromine. So jadi kita kena specify that ini adalah hydrogen. So mesti lukislah hydrogen itu. Walaupun by the time you dah datang kepada C9H18, so many hydrogen kena lukis, never mind lah kan. Okay, it's just hydrogen. Okay. Non-1-ina. Gitu. Nonina. Nama dia ni Nonina. Okay. Yang tadi mungkin saya tak label. Okay, label dah. Nonina. Okay, so then kita pergi kepada ahli yang terakhir, iaitu N sama dengan 10. C10H2 darab 10. So, jadilah dia C10H20. So, lukislah. C ada sampai 10. Ni double bond ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dan lukis hidrogen. Ingat, bila kita nak lukis hidrogen, make sure carbon tu hanya ada 4 ikatan sahaja. Jangan pergi letak ni macam ni kan. Contoh saya letak kat sini. Kalau saya letak ikatan kat sini, nanti kalau saya lukis hydrogen, this particular carbon akan ada 5 ikatan. Maksudnya ni 1, 2, 3, 4, 5. So tak boleh lah lukis ikatan yang kat bawah tu. Alright. Okay, kita buang Okay, begitu. So kita pun lukislah hydrogen dia. Okay. So, hydrogen mesti ada 20. So, bilanglah. InsyaAllah kalau you buat macam ni betul je 20. Okay, cuma nak kepastian, kita kira. Okay, ini dek 1-ina. Ini adalah dekina. Okay, double bond berada antara karbon nombor 1 dan nombor 2. So, nombor 1 lebih kecil, therefore dia dek 1-ina. Okay, so itu adalah untuk siri homolog alkina. Yang formula amnya CnH2n, yang N bermula dengan 2, 3 dan sebagainya. Dan kumpulan berfungsi bagi alkina adalah ikatan ganda 2 antara atom karbon. Okay, so kita akan tengok untuk alkohol pula dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.